So now kita akan continue to the second part. After you have installed everything, next kita nak cuba tengok gazebo dia. So gazebo dia ada mengambil masa yang agak lama lah. So apa yang kita perlu buat, kita pergi ke website yang ini dan saya akan share link ni kepada you all boleh check. Dan buka link ini dan buka bahagian browse Turtlebot gazebo world. Kita nak buka dia ni Turtlebot dia. Copy yang ni dan gunakan kita punya bahagian mouse yang kita boleh scroll naik turun tu, kita boleh klik dia kan. Okey, buka ni dan klik di sini. So dia akan ada. Dan kita tekan enter. So jika kamu baru buka first time, mungkin kamu akan dapati dia ada masalah. Dia akan ambil masa lama hitam. So for this process, please wait about 2 hours or something like that. Okay. So dia nak cuba connect dengan database dia, dia nak cuba dapatkan semua maklumat yang dia ada lah. Tapi once you all dah buat sekali saja, tunggu 2 jam, lepas tu dia dah selesai. Once dia dah selesai, kita dah boleh tengok lah kita punya robot. So saya gunakan scroll saya gerakkan dia. Ni saya klik mouse belah kiri dan saya boleh gerakkan gambar ni depan belakang. Dan kalau saya klik belah kanan, saya boleh zoom depan atau belakang. Kalau saya klik bahagian scroll, saya boleh dongakkan gambar supaya saya nampak macam ni. Okay. So next one, apa yang kita nak buat adalah kita nak gerakkan robot kita. Okay. So kita nak gerakkan robot kita, kita akan pakai benda lain sekejap Okay, kita akan pakai explore. Okay, so macam mana kita nak gerakkan robot kita? Kita akan cuba explore robot kita. Okay, kita kena guna cross launch kabuki maksudnya key operator, keyboard operator. Kita pakai yang ni, kita klik sini dan buka a new terminal, control shift key. Okay, kita akan buka new terminal dan tuliskan program tadi dan jalankan. So sepatutnya kita dah boleh kawal lah robot kita yang ada secara online tersebut. Okay, kita cuba try. Dia pakai atas. Okay, nampak robot tu jalan. Saya pusing ke kanan. Stop. So saya boleh kawal lah robot ni Okay, so spacebar untuk stopkan robot kita. Okay, saya nak pusingkan robot saya, pusing, spacebar. Okay, so robot ni kita akan guna cara yang sama. Kita boleh kawal kita punya robot secara real lah. So semuanya nampak mudah sekarang. Okay, next saya nak tengok, saya nak buat peta dari apa yang robot saya dah ada ni lah. So basically kalau kita nak gerakkan robot kita secara autonomous, dia bergerak sendiri, robot ni dia kena tahu kat mana saya dan apa halangan yang ada di sekeliling. So untuk dia tahu di mana dia dan apa halangan ada di sekeliling, dia kena bina peta lah. So the next one, apa yang kita nak buat adalah kita nak bina peta. So apa yang you all perlu buat hanyalah pergi ke atas ni, next tutorial, make a map and navigate with it. Okay, mudah je. So bila kita dah di bahagian sini, ni kita boleh tukarlah robot kita. Sorry, kita nak pilih dia ada arm ke tak ada arm. Okay, tapi dalam case ni kita just nak buat peta. Okay. So untuk buat peta, kita kena launch satu software dia panggil SLAM. Software ini adalah mempunyai matematik yang sangat complicated dan jika kamu berminat, dia akan diajar di dalam mobile robot untuk tahun 4 lah, elektrik So kat sini kita just nak guna. So kita launch Gmapping ni. So dia punya proses
membuat peta dia berjalan, dan ini adalah parameter dia, tapi kita tak kacau lah. Okay, so basically dia dah bergerak sekarang, dia dah ada peta, cuma peta dia tak complete. Kita nak tengok apa yang robot nampak, kita copy bahagian ni untuk visualize kita punya robot peta. Okay, so ini adalah peta yang robot tu nampak. Dalam real life pun dia akan nampak macam ni ya. Okay. Okay, so kita boleh nampak, kita buang dua-dua ni, kita nak map yang satunya saja. So ini adalah laser data kita, dan ini adalah peta dia lah. Okay, so laser ni kita boleh nampak dia berwarna putih. Okay, okay, robot dia tengok arah ni dan dia berwarna putih. Apa yang robot tu nampak sebenarnya kita akan tengok sekejap lagi. Saya cuba add, kita boleh add apa yang ada lah, yang gambar-gambar yang ada yang robot ni. Contoh gambar yang robot ni nampak, kita nak cari image RGB, depth cloud. Okay, hopefully kita boleh nampak dia. Tak boleh so kita kena cubalah, ada yang tak boleh ke baru boleh. Okay, ini contoh kita punya Kinect sensor dia, dia keluar layer dan laser dia ke depan lah, macam ni ya. Macam mana saya nak tengok ke depan ni? Okay, tak apa. So kita dah nampak apa yang robot tu nampak. Dalam real life dia akan nampak benda yang sama lah. Okay, macam ni dia tengok depan, dan apa yang robot tu nampak adalah daripada kamera dia sahaja. Itu yang kita kena faham, dia berbeza dengan mata manusia. Okay, dia hanya boleh nampak apa yang berada di dalam laser. Apa yang tak ada di dalam laser dia tak nampak. Okay, next kita tekan balik terminal ni, kita boleh kawal robot ni punya pergerakan. Kita pergi dekat Kabuki tadi ya. Ni mana tadi? Okay, ni. This one adalah Kabuki Key-Op Launch So yang ni kita boleh kawal dia menggunakan keyboard. So saya tekan depan, dia akan jalan ke depan lah. Dan bila dia jalan ke depan, peta dia akan update. Okay, tip saya untuk buat peta, pastikan robot tu tidak berpusing pada satu tempat, dan jangan langgar obstacle. Once robot ni langgar obstacle, dia akan banyak ada error. So kita tak nak lah benda tu berlaku. Okay, so slowly robot ni dia akan bina peta dia. So kita boleh tengok di dalam peta ni apa yang kita nampak. Kita akan nampak spacebar, kita stop hitam menandakan halangan yang robot tu tak boleh lalu. Putih menandakan kawasan yang robot tu boleh lalu. Walaupun ada orang lalu depan robot tu, kita tak akan nampak warna hitamnya, disebabkan itu adalah halangan yang bergerak, bukan halangan yang tetap. So kita kena pastikan bila kita buat peta, tak ada gambar manusia di dalam peta kita lah. Sebab peta ni, satu, digunakan untuk tahu ada halangan, kedua untuk menentukan robot tu berada di mana di dalam peta. So setelah you all buat, so saya cadangkan buat busing lah keseluruhan bagi semua bentuk-bentuk ni nampak Bila dah siap you all punya peta, so next we can continue to the next step lah, di mana kita perlu save peta ni sebelum kita tutup. So kita buka terminal baru.
dan kita akan savekan peta kita yang kita dah buat. Bila dah siap semua so ni saya copy dan saya letaklah nama dia sebagai map. You all boleh letak nama apa-apa sajalah. So dia akan save, dan map ni kita boleh jumpa dia kalau kita tekan dekat home, kita tekan map PJM, kita akan nampak map kita. Map kita ni kita boleh adjust lah kalau kita nak. Okay. Kita boleh guna campaign ke, nak adjust dia. Okay. So sekarang kita dah ada peta, so kita dah boleh jalankan robot kita lah menggunakan peta yang kita ada tu. Okay, cuma masalah dia, kita nak gerakkan robot kita, kita kena tutup dulu kabuki. Okay. First one, sebelum nak jalankan navigate selepas ada peta, adalah tutup dulu kabuki KOP teleoperation. Okay. Anda dah tutup? Okay, good. Selepas dah tutup this one, then you can also close your ni lah, apa ni, Gmapping, sebab kita dah tak buat peta dah. Peta ni patutnya kita buat sebelum robot kita jalan, kita hanya perlu buat sekali saja. So kalau peta kita tak jadi, kita boleh start again and again sampai kita dapat peta yang cantik lah. Okay. So tadi kita dah tutup peta. So sekarang kita nak buat navigation. So kita dah ada peta tu dan kita kena tahu peta tu ada di mana. So untuk saya nak tahu peta tu ada di mana, saya biasa buat macam ni lah. Kita tahu dia ada dalam folder home. Lepas tu nama komputer. Nama komputer saya Ubay. So ni. Dan file dia, nama dia map.yml. Okay. Ini adalah peta kita berada di mana, di sini Okay. So sekarang ni kita tekan enter, dia jadi samalah. Okay, sekarang ni kita nak launch file. Copy yang ni, kita launch kat sini. Sorry, dia degil sikit. Okay, kita tulislah cross launch turtle. Okay, kita tekan tab je, dia akan penuhkan Kalau dia boleh, dia akan penuhkan. Okay. Macam ni kita boleh elakkan daripada kita salah tulis lah. Gazebo AMCL. AMCL adalah sejenis cara untuk kita localize robot kita. Okay. And map underscore file, kita kena beritahu lah file tu ada di mana. So kita kena tulis balik tadi home. Ikut you all punya komputer lah home. So saya Ubay, saya tekan tab, dia akan penuh lah. Okay. Dan nama file tu map.yml. Okay. Enter. So bila ada macam ni, so sekarang robot kita dia akan ada autonomous navigation. Dia dah boleh jalan sendiri dah sekarang ni. Magic So second saya kena buka. Okay, apa yang saya nampak sekarang ni? Apa yang saya nampak sekarang ni, kedudukan belok ni patutnya berada di sini, betul tak? So dia salah. So robot ni dia tak tahu tempat dia berada, sebab tu dia ada warna hijau banyak. Setiap warna hijau menandakan robot ni kata saya mungkin berada di sini. Lagi besar hijau ni berada merata-rata, lagi robot ni dia tak tahu dia berada di mana. Okay. So first kita pilih post estimate. Dia nak tahu dia ada di mana. Kita kata dia berada di sini dan dia tengok arah sini. Okay. Okay. Tapi ada salah sikit lagi lah. You all boleh ulang sampai benda ni jadi betul. Ataupun kalau macam ni kita dah boleh start jalan, robot tu akan betulkan sendirilah kedudukan dia. Okay, saya rasa yang ni dah okay. Okay, next saya nak buka balik semua peta-peta yang robot ni pakai lah. Okay, so dia ada dua peta, global map dengan local map. Global map, dia akan keluarkan warna macam ni yang menunjukkan ada halangan dan robot dia tak akan pergi ke kawasan yang ada halangan ni. So dia akan jalan, dia tak akan pergi ke kawasan yang ada warna ungu. Local map pula dia akan elak, kalau dia nampak halangan dia akan cuba lari lah. So dia ada dua jenis
halangan. Satu halangan yang dalam local map dan lagi satu dalam global map. Okay. So kita kurangkan perbincangan secara teori. Secara praktikal, just tekan goal yang mana kita nak robot kita pergi. Kita klik dan tarik je ni. Okay. So first yang you all akan nampak, dia akan buat satu global path Sekejap Okay, dia dah boleh start jalan. Okay. Dia ada status error sikit tadi. So kita tak dapat nak tengok dia punya full plan So kita boleh tengok apa masalah robot ni. Robot ni dia tak tahu dia berada di mana dan dia cuba nak recover tapi dia tak berjaya lah. So apa isu dia adalah robot ni dia tak dapat kena pasti kedudukan dia secara betul. So dia tak tahu dia ada di mana, so dia tak boleh jalan lah. So apa yang kita boleh buat, kita boleh resetnya ni. Kita akan mula semula the same process. Kita akan jalan balik AMCL tadi. Saya tekan atas, dia akan buka balik lah program yang ada tadi. Okay. Dan kita letak balik bahawa kedudukan you ada di sini. Oh tak, saya suruh robot tu terus jalan. Saya silap. Okay, sebab apa dia tak dapat kena pasti? Sebab dia tak dapat nak letak bentuk yang dia nampak ni betul-betul dengan sekeliling dia tak sama lah. So sekarang robot ni dia tak dapat kena pasti. Aku berada di mana ni? Sampai sekarang, okay, dia dah tahu. Mungkin. Okay, so saya boleh terus suruh dia terus jalan ke depan macam ni. So untuk task you all, supaya robot ni boleh berjalan dengan baik, saya harap you all boleh pusing dulu buat dia peta yang dah complete lah. Selepas tu bila start, pilih dia punya estimated position secara betul, so supaya robot tu dia tak pening. Kemudian tekan 2D nav goal dan beritahu robot tu perlu jalan ke mana. So dengan habisnya benda tu, maka habislah untuk tutorial pada hari ini. Dan saya harap you all boleh gerak-gerakkan robot tu lah, main-main dan rakam video dan buat satu laporan mengenai perkara ini. Okay, so itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.